Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu video daripada Habib Jindan Novel Jindan. Seorang Habib yang duduk dekat Indonesia dan beliau memberikan satu kenyataan yang ada orang minta saya untuk buat video reaction. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Kalau kita mau syafaat Rasulullah, Rasul ngajarin satu nih dari majelis ini, kita ambil, catat baik-baik, rekam baik-baik, dengerin. Barang siapa yang membaca sholawat ini diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka orang tersebut wajib pasti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Siapa? Kalau dia baca nih sholawat ini apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'adal mugarrab indaka yaumal qiyamah. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma orang baca pun. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba indaka yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah ini kata Rasulullah, yang baca ini doa, ini salawat, wajib pasti mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Mungkin sebahagian daripada anda akan rasa pelik dengan cara bacaan Habib Jindan ini, tetapi sebenarnya dia sedang bercakap dalam bahasa Arab dengan lenggu orang Yaman. Jadi bunyi huruf qaf ditukar kepada ga, mutaqarrib ditukar menjadi mutagarrib. Saya memang tidak akan bercakap dari bahasa Arab seperti bahasa Arab tu ataupun ajak orang untuk bercakap Arab seperti itu, tetapi bahasa Arab macam ni memang pernah menarik hati saya dan memang sampai sekarang pun saya agak tertarik dengan bahasa Arab Yaman. Cara bacaan daripada huruf qaf tukar kepada huruf ga. Pun begitu, ini bukanlah isu yang sangat penting, melainkan apabila membaca Al-Quran di dalam solat. Maka kalau nak baca Al-Quran, kita kena baca mutaqarrib lah. Tak payahlah kita baca mutagarrib, kita baca mutaqarrib. Demikian juga pada pandangan saya, bila kita nak ajak orang lain, walaupun kita ni memang mengaji dekat Yaman, tapi bila kita nak ajak orang lain, kita sebut mutaqarrib lah. Kita bukan tak boleh sebut, kita boleh sebut. Kita orang Indonesia, kita orang Malaysia, memang cakap lidah kita, lidah bahasa Melayu. Kita boleh sebut huruf qaf. Mungkin yang tak biasa tu adalah orang Yaman. Mereka memang tak boleh sebut huruf qaf ataupun mereka jarang sebut huruf qaf. Jadi tak apa mereka tu orang Yaman. Kita ni orang Melayu Malaysia ataupun orang Melayu Indonesia, orang Melayu Patani, orang Melayu Singapura, Brunei, yang mana kita boleh bercakap ataupun boleh membaca dengan huruf qaf. Kita bacalah huruf qaf dan kita ajarlah orang dengan bacaan huruf qaf, bukan dengan huruf ga. Tetapi itu adalah isu yang kita letak serah kepada geng-geng Ahlul Qura lah. Yang lebih penting dalam isu ni, adakah hadis yang disebutkan oleh Habib tadi adalah hadis yang sahih? Jika ia adalah hadis yang sahih, adakah ia boleh diamalkan? Itulah yang orang tanya dekat saya. Pertama, apa yang Habib ini sebut bukanlah satu rekaan. Memang wujud di dalam kitab-kitab hadis lafaz yang disebutkan, iaitu man salla ala Muhammadin wa qala Allahumma anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad dengan menyebutkan, ya Allah, tempatkanlah ia pada tempat yang sangat dekat di sisimu pada hari kiamat, maka telah wajib baginya syafaat aku. Ini kata Nabi SAW. Hadis ini direkodkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnad dia. Al-Bazzar juga sebut hadis ni dalam kitab musnad dia. Dalam kitab As-Sunnah oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baghdadi juga ada. Dalam Mu'jam Al-Awsat pun ada. Dan banyak lagi kitab-kitab para ulama yang menyebutkan hadis ini. Ia bukanlah satu hadis yang tidak wujud dalam kitab-kitab hadis. Ini adalah satu berita yang cukup bagus. Senang kita nak buat semakan apabila ia telah wujud di dalam kitab-kitab hadis. Adakah hadis ini sahih? Sahabat-sahabat, wujudnya satu-satu hadis dalam kitab belum tentu menunjukkan hadis itu sahih. Ia perlukan kepada semakan dan kajian daripada para ulama yang mengkaji sanad dan matan hadis berkenaan. Walaupun ada sanad, belum tentu ia adalah hadis yang sahih. Banyak hadis daif dan palsu juga
mempunyai sanad. Tetapi hadis itu tidak sahih. Oleh itu, jom kita rujuk sanad hadis ini. Direkodkan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan daripada Hasan bin Musa, daripada Ibn Lahiyah, daripada Bakar bin Sawadah, daripada Ziyad bin Nu'aim, daripada Wafa al-Hadrami, daripada Ruwaifi' bin Sabit al-Ansari, daripada Nabi SAW. Jadi dia sebutkan sanad berkenaan. Walaupun hadis ini direkodkan dalam banyak kitab, tetapi ia hanya melalui seorang lelaki sahaja yang saya sebut tadi, iaitu Ibn Lahiyah. Sedangkan Ibn Lahiyah ini adalah seorang tokoh hadis, ulama yang para ulama-ulama hadis yang lain berselisih tentang status beliau. Jadi menentukan sikap terhadap Ibn Lahiyah sangat penting kerana ia menentukan tentang kesahihan hadis ini. Jadi apakah sikap para ulama terhadap hadis Ibn Lahiyah? Sebelum saya nak jawab, saya sebutkan bahawa Ibn Lahiyah ada sejarahnya tersendiri. Beliau lahir pada tahun 76 Hijriah, iaitu sebelum kelahiran Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Bahkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari pun tak lahir lagi. Beliau ini adalah seorang tokoh hadis besar. Beliau dipercayai dan mempunyai anak murid yang hebat-hebat belaka. Riwayat beliau akan diterima dengan tenang oleh sesiapa sahaja yang belajar hadis dengan dia. Tetapi beliau adalah seorang yang hafalannya bergantung kepada penulisannya. Sehingga pada pertengahan umurnya, rumah beliau terbakar sehingga mengakibatkan buku-buku beliau juga turut hangus. Sejak itu, hafalannya tidak begitu bagus. Ada yang diingat, ada yang dilupa, ada yang dia bercampur. Oleh itu, daripada menjadi seorang yang sangat dipercayai, para ulama berubah pandangan terhadap Ibn Lahiyah. Mereka mula berhati-hati dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Lahiyah. Sebahagian ulama menolak terus semua riwayat Ibn Lahiyah. Mereka tak terima langsung, seperti yang dilakukan oleh Al-Busiri di dalam kitabnya Al-Zawaid. Ada juga yang terima bulat-bulat semua riwayat daripada Ibn Lahiyah. Pendapat yang paling sederhana dan diterima oleh ramai ulama hadis ialah riwayat Ibn Lahiyah ditimbang berdasarkan kepada anak murid yang belajar dengan beliau. Apabila anak murid itu mengambil ilmu sebelum rumah Ibn Lahiyah terbakar, maka hadis itu diterima. Tetapi jika anak murid itu terima hadis ataupun riwayatkan hadis selepas daripada rumah itu terbakar, hadis itu tidak diterima. Antara nama anak murid yang terima hadis sebelum terbakarnya rumah Ibn Lahiyah ialah Abdullah ibn Mubarak, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid al-Muqri, Abdullah bin Maslamah al-Qa'dabi, Yahya bin Ishaq, Al-Walid bin Mazid, Abdurrahman bin Mahdi, Ishaq bin Isa, Al-Lais bin Sa'ad, Bishr bin Bakar. Ini semua nama tokoh-tokoh belaka. Bukan orang biasa-biasa anak murid Ibn Lahiyah ni. Jadi jika berbalik kepada hadis ini, adakah ada nama anak murid Ibn Lahiyah yang diterima? Wujudkah ia dalam hadis ni? Tidak ada. Hanya disebutkan nama Hasan bin Musa. Sedangkan Hasan bin Musa ini tidak termasuk anak murid yang mendengar sebelum rumah terbakar. Apatah lagi berlaku tafarrud, bersendirian Ibn Lahiyah dalam hadis ini menyebabkan ia menjadi hadis yang dhaif. Pun begitu, kedhaifan hadis ini tidak disepakati kerana mereka tidak sepakat dengan isu Ibn Lahiyah. Kalau dia kata terima. Kalau mereka kata Ibn Lahiyah problem lah. Sebab tu hadis ini Ibn Katsir rahimahullah sendiri mengatakan ia adalah hadis yang hasan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya cadangkan anda dapatkan buku saya yang bertujuk Asas Ilmu Hadis yang saya tulis beberapa tahun lepas. Moga-moga anda dapat faham apa maksud tafarrud, apa maksud hadis dhaif, apa maksud hadis hasan, apa maksud hadis sahih. Allahumma amin. Ketiga, sekiranya anda berpegang dengan kesimpulan Ibn Katsir, maka anda boleh mengamalkan selawat ini. Saya ulang sekali lagi sahabat-sahabat. Jika anda bersetuju dengan kenyataan daripada Ibn Katsir yang menyatakan bahawa riwayat ini tidak ada masalah, riwayat ini adalah hasan, maka tidak menjadi masalah untuk anda berselawat dengan selawat ini. Pun begitu, jika anda tidak bersetuju, anda lebih mengikut pandangan yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif, anda beramallah dengan hadis sahih yang lain. Sebab ada hadis sahih yang sepakat kesahihan dia cerita tentang fadilat yang sama dan dicampur dengan selawat, iaitu hadis man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah.
Sesiapa yang mengatakan bacaan ini selepas mendengar azan, dia akan memperolehi syafaat aku, syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Bacaannya ialah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Fadilat dia sama, perbuatan dia sama, iaitu selawat. Cuma bacaan dia sedikit berbeza. Tapi kita tak pening sangat sebab ia adalah bacaan yang kita sudah hafal dan sekarang juga kita boleh amalkan. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada video hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa sahabat-sahabat untuk join projek kita memandaikan umat dengan ilmu. Jom sertai saya dalam Koperasi Usahawan Ilmu Perhati Rakyat Malaysia Berhad. Pergi ke usahailmu.com untuk mendaftar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.